Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Walillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du, fa inna asdaqal hadithu kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Allahumma 'allimna bima jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamman bil khair. Terima kasih pada pengurusi majlis, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua arahan. Amrun, satu arahan. Amrayni, dua arahan. Kamu tidak akan sesat selepas daripada aku jikalau kamu berpegang dengan arahan yang pertama, itu arahan Allah yang disebut sebagai Al-Quran. Yang keduanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, ini merupakan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ketika mana di akhir usia Rasulullah. Setengah daripada periwayat hadis menyebut bahawa hadis ini semasa khutbah yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, Islam ini akan sentiasa diubah oleh musuh-musuh Islam. Sebagaimana sabda Nabi, la tanqudanna 'ural Islam 'urwatan 'urwatan fa kullaka man taqadat 'urwatun tashabbata an-nasu fil ladzi taliha wa awwalahunna naqdal hukmu wa akhiruhunna as-salah. Islam ini akan dirungkai satu demi satu oleh musuh-musuh Islam selepas daripada ikatan Nabi ikat Islam ini begitu kuat. Fakullaka man taqadat urwatun tashabbata an-nasu fil ladzi taliha. Apabila ikatan yang lain diikat, ikatan yang lain dibuang daripada ikatan itu, umat Islam akan berpegang dengan ikatan yang masih ada. Nabi sebut lagi, wa awwalahunna naqdal hukmu. Perkara yang awal yang dirungkai daripada ikatan yang diikat oleh Nabi ini, al-hukmu, itu perkara yang melibatkan hukum. Maknanya musuh-musuh Islam ini akan cuba buat kita semua supaya tidak cakna mengenai dengan halal haram, mengenai dengan masalah syarak, mengenai dengan masalah syariat. Dia berjaya membutakan hati umat Islam daripada mengikut syariat Islam. Wa awwalahunna naqdal hukmu wa akhiruhunna as-salah. Akhir sekali, apa yang berjaya umat Islam ini buang daripada ikatan yang diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu as-salah, sembahyang. Hari ini cukup lekat.
Cukup lengkap. Hukum pun orang tak mau pakai, semayang pun orang tak mau. Bermakna berjaya musuh-musuh Islam merungkai ikatan yang diikat oleh Nabi SAW. Baik. Pada malam ni kita nak bicara masalah kerangka kepada agama yang dibawa oleh Nabi. Kerangka ni, boleh faham kerangka? Kalau rumah ni plan, dipanggil plan. Masjid ni mesti ada plan. Apa pekerjaan pun kita mesti ada plan. Ada istilah pengurusan pejabat dia panggil blue frame, bukan blue film. Jangan silap faham dah. Blue film tu benda lain. Blue frame dia panggil. Satu kerangka. Jikalau tidak ada rangka pada satu keadaan, apa sahaja program tidak akan berjaya, malah mafsadah itu kerosakan lebih banyak daripada manfaat. Apa sahaja perkara mesti diatur satu demi satu. Sebab itulah dalam pengurusan dia ada KPI, dia ada pengurusan organisasi Islam, dia datang dengan rangka. Rangka Islam ini disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur iaitu hadis Jibril. Hadis riwayat daripada An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, nahnu julusan baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zat yaum. Hadis daripada Umar Khattab bahawa satu hari nahnu julus, aku bersama dengan sahabat yang lain duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang lelaki, syadidu bayadus siyabu, pakaian yang teramat putih dan rambutnya teramat hitam. Tidak ada sebarang kesan debu pada tubuh dia. Bermakna orang ini bukan orang musafir. Orang zaman dulu musafir naik unta, dalam jalan-jalan ada debu padang pasir tu, lekat dia baju, tak ada. Ibarat kalau kita nak sebut baju ni digosok ni, naik dia punya apa? Dia punya saik dia ni. Saik ke binatang apa orang panggil? Kalau kita buat gitu dah. Dia ada tajam mata ni. Kalau kena tajam ni 16 jahit. Tajam. Collar dia lawa, baju tak berkedut. Baju hebat. Tapi orang ini baju dia begitu. Tidak ada sebarang tanda musafir pada dia. Sayyidina Umar sebut, nak kata orang sini bukan orang sini, sebab tak pernah nampak muka. Kalau orang sini, orang kampung kita kan, kita kenal muka dia macam mana. Betul tak? Memang kita kenal. Sama ada dua tempat kita kenal. Sama ada kenal di masjid ataupun kenal di kedai kopi. Biasa tengok ni di masjid ni, biasa nampak haji ni. Ataupun biasa jumpa haji ni. Di mana? Aman Jaya. Tengok wayang itu, contoh. Mesti kita biasa nampak muka ni. Nampak? Contohnya awak tengok ustaz. Tak pernah tengok ustaz ni. Nak kata ustaz ke, nak kata orang ke jin. Nampak tuang besar macam jin. Tapi nampak kaki pijak di bumi. Nampak ni? Tak pernah tengok. Serupa dengan apa yang lihat oleh Sayyidina Umar. Nak kata orang Madinah, tak pernah nampak. Nak kata orang Mekah pun tak pernah tengok muka ni. Datang orang ini, duduk di hadapan Nabi, rukbatayhi ila rukbatayhi Nabi, iaitu belaga lutut dengan Nabi SAW. Tangannya letak atas paha. Ulama bahas sama ada dia letak atas paha Nabi ataupun dia letak atas paha dia sendiri. Tak apalah paha siapa-siapa pun. Lalu dia pun duduk. Apa soalan ditanya oleh dia kepada Nabi? Akhbirni anil Islam. Soalan pertama. Baik. Apa yang kita nak bahaskan? Akhbirni anil Islam. Khabarkan kepada aku Muhammad apa dia Islam. Kenapa dia tidak guna perkataan ma huwal Islam? Itu perbahasan. Kenapa dia tak sebut apa dia Islam wahai Muhammad? Duduk-duduk, ma huwal Islam Muhammad. Apa dia Islam? Kenapa dia sebut kepada Nabi akhbirni,
khabarkan kepadaku apa dia Islam. Soalan sama je, tapi gaya bahasa tu lain. Jawapan dia, akhbirni al-Islam, khabarkan kepadaku Islam. Nak tunjuk bahawa sifat Nabi itu sebagai seorang Nabi yang mengkhabarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Kerana Nabi tidak akan bercakap mengikut hawa nafsu, sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Understand? Baik. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tidak akan bercakap mengikut hawa nafsu, melainkan apa yang diwahyu oleh Allah. Bermakna Quran juga wahyu, hadis juga wahyu daripada Allah sebenarnya. Cuma perbezaan Quran dengan hadis ini, Quran boleh baca dalam sembahyang, hadis tak boleh baca. Kalau jumpa tu imam Allahu akbar waladhdallin amin an Abi Hurairah, boleh terajang tu imam tu. Dia tidak akan berlaku begitu, kerana Quran ni dia boleh baca dalam sembahyang, hadis tak boleh. Semuanya mari daripada sumber yang sama. Walaupun nampak macam berbilang, macam ada nombor. Nombor 1 Al-Quran, nombor 2 hadis. Walaupun dia nombor 1 Quran, nombor 2 hadis, dia tak boleh terima secara berperingkat. Maknanya tak boleh terima Quran dulu, lepas tu baru hadis. Tak boleh. Dia kena terima secara sekaligus Quran dengan hadis. Dalam istilah orang mengaji, dia kata Al-Quran dengan hadis tak boleh kita terima secara tartiban, secara satu-satu, tapi kita kena terima secara ti'dadiyan, secara keseluruhan. Nak faham-faham, tak mau faham sudah. Quran dengan hadis ni semua kena terima, sebab dia mari pada sumber yang sama. Baik. Oleh kerana sifat Nabi tu sendiri, dia ni Nabi. Apa dia Nabi? An-nabiyyu man 'indahu naba'un. Nabi-nabi ni orang yang bawa berita daripada Allah. Maka Jibril, orang hak laki tadi, menggunakan perkataan akhbirni, khabarkan kepadaku wahai Muhammad apa dia Islam, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bagi tahu. Nabi sebut, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tuhajjil bait man istata'ta ilaihi sabila. Islam mengucap 2 kalimah syahadah, mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Kamu semayang, kamu puasa, kamu zakat dan menunaikan haji bagi yang mampu. Sudah Nabi jawab, orang ni kata sadaqta, betul Muhammad. Sayyidina Umar kata dah tahu dah betul, tanya buat apa? Sayyidina Umar adalah hati dia. Orang bertanya ni, bertanya merupakan salah satu daripada cara nak dapat ilmu. Bertanya, kaedah bertanya. Ada 3 kaedah dapat ilmu. Yang pertama, membaca. Dalilnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak semuanya kita baca kita faham. Ada benda kita baca kita tak faham. Apabila tak faham, memerlukan kepada bertanya. Kepada siapa nak bertanya? Allah Ta'ala sebut dalil yang kedua, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada yang mengetahui sekiranya kamu tak tahu. Cukup dah, baca, tanya. Boleh ilmu. Satu benda lagi yang perlu kita buat, iaitu mengkaji. Mengkaji, makin kita kaji, makin dalam dapat ilmu. Orang yang bertanya ni, dia ada 3 jenis juga. Dia tanya sebab memang betul-betul dia tak tahu. Yang kedua, dia tanya memang dia tahu, tapi nak suruh orang lain tahu, sama dengan dia tahu. Dan yang ketiga, dia tanya, dia tahu, dia tak tahu orang lain itu tahu ke tak, tapi dia nak test ustaz ni, power ke tak power. Kalau ustaz tak ada jawab, mangkuk hayun ustaz, dia kata. Soalan mudah ni tak ada jawab. Itu 3 jenis orang bertanya. Orang ni bertanya untuk ajar pada orang lain. Sayyidina Umar kata, aku hairan. Dia tanya, lepas tu dia jawab betul. Mesti dia tahu dah jawapan tu apa, sebab tu jawab betul. Baik. Akhbirni al-iman. Iman ni apa? An tu'minu billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min khairihi wa syarrihi min Allah. Kita panggil rukun iman. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, pada rasul, pada kitab, hari kiamat, qada dan qadar.
buruk dan baik datang daripada Allah. Sadaqta, betul. Akhbirni al-ihsan. Apa dia ihsan wahai Muhammad? Sebutkan kepada aku. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarak wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah pada Allah seolah-olah menampak Tuhan. Kita tak boleh nampak Tuhan ni, tapi seolah-olah. Awak faham ke seolah-olah ni macam mana? Nampak lampu depan kita jalan raya, nampak lampu biru lik. Seolah-olah ada JPJ, bukan JPJ pun. Orang bagi jalan. Kita cepat-cepat masuk tadi pingah sudah. Lesen tak bawa macam mana pergi depan mangkuk hayun, orang gali parit rupanya. Nampak ni? Seolah-olah. Berarti kalau seolah-olah ni kita bersiaplah. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Memang mu tak lihat Tuhan, kata Nabi. Fa innahu yarak. Mu yakin sudah bahawa Allah Ta'ala melihat kamu. Dan penglihatan Allah tidak terbatas. Innahu alimun bidhatis sudur. Allah Ta'ala mengetahui apa yang adalah hati manusia sendiri. Baik, satu. Akhbirni anis sa'ah. Sebutkan kepada aku kiamat ni. Apa dia kiamat? Bila kiamat? Nabi kata, hak tanya pun tak tahu, hak nak jawab pun tak tahu, sama-sama tak tahu. Wa ma'amaratuha, apa dia tanda bagi kiamat? Nabi sebut apabila orang yang berjalan kaki ayam duduk di padang pasir membina bangunan yang tinggi. Apabila amanah dilalaikan, 2, 3, 4 perkara Nabi sebut, dia duduk sekejap, dia pun bangun, hilang dengan begitu je. Maka Nabi tanya, ata'arifu man haza? Adakah kamu kenal siapa itu wahai sahabat? Apa jawab sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Tengok cara sahabat jawab. Dia tak tahu, dia jawab tak tahu. Dia tak akan jawab, pandai-pandai dia tak akan jawab. Kalau kita ada situ, mesti kita jawab. Rasa macam pernah nampak orang ni. Rasa macam pernah minum air sekali. Kita orang Kelantan kata kita buat bejok gitu. Kita buat tahu je pada ada tahu pun. Was'alu. Bila dia tanya, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah Ta'ala Rasul sahaja mengetahui. Nabi kata, hadha huwa Jibril, itulah Jibril datang kepada kamu mengajar agama kamu. Baik. Ulama muhaddisin, ulama hadis menilai hadis ini sebagai kerangka kepada agama. Kita pergi satu-satu insya-Allah. Yang pertama, Islam. Bila orang tu Islam, dia kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, asyhadu an la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah ni siapa dia pun boleh sebut. Orang Melayu ke orang Cina dia boleh sebut la ilaha illallah kalau dia pandai sebut. Tetapi perkataan la ilaha illallah dia mesti berpaksi di atas 3 perkara. Yang pertama, dia mestilah tasdiq biqalbi, percaya dengan hati. Tidak ada Tuhan melainkat Allah ini sentiasa berada dalam hati dia yang menyebabkan dia boleh masuk syurga. Kalau tidak ada dalam hati, tidak yakin, menyebabkan dia terhumban dalam neraka selama-lamanya. Dia istihar sebagai munafik. Dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik duduk neraka yang paling bawah. Malahan kata Dr. Yusuf Qardawi, tasdiq biqalbi ni, kepercayaan dalam hati adalah syarat untuk memiliki syurga Allah. Tidak akan beriman jikalau pandai sebut di mulut sahaja tapi hati tidak yakin. Itu yang pertama. Yang kedua, iqraru bil lisan, kena ada ikrar dengan lidah, mengakui bahawa tidak ada Tuhan melainkat Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Yang ketiganya wa amalun bil arkan, amal dengan rukun ataupun kita patuh dengan syariat. Syariat ni maknanya apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala kita buat dan apa yang ditegah oleh Allah Ta'ala kita larang. 3 perkara ni adalah syarat sah tidak sah kita punya la ilaha illallah. Baik. Tapi hari ni siapa pun boleh sebut la ilaha illallah. Zaman Nabi dulu,
Orang jahiliyah dia tak berani nak sebut la ilaha illallah, tak berani. Nombor satu, kerana dia faham perkataan la ilaha illallah ni. Kalau dia sebut la ilaha illallah, maknanya dia menafikan Tuhan yang lain. Dia menafikan Tuhan yang dia sembah, nama La'ta, nama Uzza, dan beberapa lagi Tuhan yang berada di keliling Baitullah. Dia telah menafikan Tuhan itu dan dia mengaku Allah, nama bagi Tuhan. Allah, nama bagi Tuhan yang disembah oleh Muhammad. Sebab tu dia tak berani sebut la ilaha illallah. Orang Melayu, siapa pun boleh sebut la ilaha illallah. Orang semayang boleh sebut la ilaha illallah, orang tak semayang boleh sebut la ilaha illallah. Bukan Melayu saja, dek. Orang Cina di Kelantan boleh sebut la ilaha illallah. Ada Cina seorang di Kota Baru tu, dia jual barang elektronik. Dia baik sungguh dengan orang Melayu. Sebab ramai masjid-masjid, dia ambil barang-barang ni pasang di masjid dia. Jadi dia pun pasang di masjid juga. Orang Cina tu memang kontrak dia pasang di masjid. Ada masjid-masjid yang panggil dia, oh, dia macam orang Islam dah lah, tapi dia Cina. Tak masuk Islam lagi. Saya pergi kedai dia nak beli barang, kata nak beli barang kedai ni. Dia pun tengok saya, la ilaha illallah, lama tak jumpa ustaz. Dia sebut, besar ustaz lah ni. Kau besar, dia kata. Orang Kelantan. Dia kata boleh beli murah barang-barang ni, aku nak beli banyak ni, boleh beri murah ke? Boleh. InsyaAllah kita beri murah, insyaAllah. InsyaAllah. Tadi la ilallah ni insyaAllah apa? Kita boleh bayar duit ni 1,000 lebih. Alhamdulillah, dia kata. Dia boleh sebut la ilallah, alhamdulillah. Tu Cina, hak Kota Baru, Cina di Jeli, ada seorang. Dia duduk tepi masjid. Tepi masjid dia duduk. Cina. Tua dah. Pagi-pagi pergi minum air kedai kopi dengan Tok Imam. Dia boleh tegur Tok Imam. Dia kata, Tok Imam, subuh tadi kenapa Tok Bilal tinggal as-salatu khairum minan naum? Dia kata. Tok Bilal tertinggal as-salatu khairum minan naum. Tok Imam tanya, kalau Tok Bilal tak mari, boleh hazard? Boleh, kita boleh hazard, tak ada masalah, kita ingat, dia kata. Cina hak pandai sebut la ilaha illallah ni sama status dengan Melayu yang pandai sebut la ilaha illallah tapi tak beramal, sama je. Ana ulang sekali lagi, Cina yang boleh sebut la ilaha illallah sama statusnya dengan Melayu yang boleh sebut la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan Islam. Sama-sama pandai sebut. Boleh faham ni? Tak faham lagi, balik-balik lah, jangan mari. Bismillah. Baik. Tak maaf lah saya minum air. Awak tak biasa minum air. Awak dengar je. Orang ceramah ni dia kering tekak. Orang mendengar ni dia panas telinga. Baik. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah. Tu la ilaha illallah. Mereka yang menyebut la ilaha illallah dia kena kenal Allah. Kerana syarat kepada agama itu mesti kenal Allah. Bagaimana disebut oleh orang tasawuf, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu kenal Allah. Nabi sebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Cara macam mana nak kenal Allah? Baik. Beberapa cara Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia sendiri. Kalau kita tengok Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang pertama, Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia sendiri dengan cara dia sebut, dia buat langit, bumi, siang, malam, matahari, bulan. Semua bumi ni dia buat. Kenapa Allah Ta'ala sebut dia buat langit, bumi, buat malam, siang? Kerana tidak ada manusia yang berfikiran waras dia boleh sebut langit bumi ni dia buat. Walaupun ada di Terengganu nama dia Ayah Pen yang mendakwa kerajaan langit, tapi dia tak mengaku langit dia buat. Manusia paling jahat atas muka dunia ni, tak ada lah paling tolol sekali, paling jahat atas muka dunia ni, nama dia Firaun, laknatullah, yang diisytiharkan jahat oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, wahai Musa, tapi ingat Fir'aun ini taghut, jahat, pelampau, pengganah, zalim. Apabila Fir'aun didakwah oleh Nabi Musa, kul, katakanlah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia, yakni Allah.
Fir'aun sebut kepada rakyat Mesir, alaisali, adakah kamu tidak lihat wahai rakyat Mesir, wa hadhil anhar tajri min tahti afala tubsirun, sungai-sungai yang mengalir di Mesir ini, yang mengalirkan ke ladang-ladang gandum, merupakan projek mega aku punya projek. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa tanya Fir'aun, man khalaqas samawati wal ard, siapa dia buat langit dan bumi, wahai Fir'aun? Mu ada ni, mu lahir, hey Fir'aun, langit ni ada dah, bumi ni ada dah, sungai ni ada dah. Siapa dia buat? Fir'aun dengan bodohnya, dia jawab, dia kata, itu langit bumi bahagian Tuhan kamu, ini sungai bahagian aku, kita bagi kuasa. Bangang punya Fir'aun. Hidup zaman ni aku katok mapuh Fir'aun. Kaya Fir'aun. Kalau pergi ke Mesir, pergi Matahah Fir'aun, Museum Fir'aun. Sampai tahap tak ada harta dah, cincin semua zamrud. Katil dia bukan dicelup dengan emas, solid emas, kata-kata. Sudu, garfu dia semua emas. Sudu, pisau. Gerak aku nak curi buat balik. Kalau tengok di Mesir, hebat Fir'aun. Tapi di mana kehebatan dia? Allah Ta'ala tunjuk sejarah Fir'aun ini kepada kita. Tapi zalimnya Fir'aun ini, jahatnya Fir'aun lebih jahat pada syaitan. Sebab dia mengaku dia Tuhan. Syaitan tak mengaku. Syaitan dia mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi aba wastakbar, takabbur kamu wahai syaitan. Kamu tidak mahu sujud kepada Adam. Aku ciptakan Adam ini, aku suruh fasajadu, hormat kepada dia, illa iblis, kecuali seekor nama iblis ni. Aba wastakbar, bahasa sini sombong. Wa kana minal kafirin, bahasa sini menata kafir, Tuhan kata. Faham ke tak tu? Tu bahasa Kelantan. Ni. Tapi Fir'aun boleh mengaku, faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Geleng kepala syaitan, abaon, dia kata. Boleh mengaku Tuhan. Aku jahat juga, syaitan kata, tapi aku tak mengaku aku Tuhan. Tengok manusia lebih jahat daripada syaitan, nama dia Fir'aun. Dia tak berani mengaku dia buat langit bumi. Sebab tu saya kata tadi, Allah Ta'ala sebut dia buat langit bumi dengan tujuan supaya mematikan hujah yang manusia tak boleh sebut bahawa dia buat langit, dia buat bumi. Namrud berhadapan dengan Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala sebutlah Quran, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, qala ana uhyi wa umit, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Tuhan saya, hei Namrud, boleh hidup kau orang mati. Namrud kata, senang nak hidup orang mati, aku boleh buat. Ni Namrud punya bodohnya dia. Dia ambil dua orang, ni semua ni hidup dua-dua orang. Dua orang ni hidup. Hak ni aku nak suruh dia mati, aku bunuh dia. Mati. Yang seorang lagi ni aku nak suruh dia hidup, aku lepaskan dia. Kalau aku nak suruh mati, aku boleh bunuh dia. Bengong ke tak bengong aku? Memang bengong. Baik. Orang bengong gini, wahai Ibrahim, maka muhujjah dia, biar dia tak boleh jawab. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Tuhan saya boleh naikkan matahari sebelah timur, jatuh sebelah barat. Cuba tu aku buat naik matahari sebelah barat, jatuh sebelah timur. Fabuhita alladhi kafar, tenganga, tak boleh jawab. Allah Ta'ala tak sebut fabuhita Namrud, tenganga Namrud, walaupun cerita Nabi Ibrahim dengan Namrud, tapi Allah Ta'ala guna perkataan kafar. Fabuhita alladhi kafar, tenganga yang kafir. Yang kafir ni maknanya kafir Namrud ke kafir sekarang ke, nak bahas dengan Islam dari segi hujjah, mereka tidak akan dapat berhujjah dengan Islam. Hatta di zaman Nabi SAW, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arla yakulunna Allah. Kalau kamu tanya wahai Muhammad,
pada orang musyrikin Mekah, siapa yang buat langit dan bumi? La yaqulunallah, mereka jawab Allah. Yang sembah berhala ni sebab apa? Berhala ni bukan Tuhan, tapi Tuhan yang boleh aku gambarkan di kepala aku macam berhala ni. Tanya orang sembah berhala tu kalau tak percaya. Awak pergi tanya, ini lu punya Tuhan kah? Tak ada. Ini batu saja, dia kata. Ini replika. Replika ni maknanya bukan benda betul. Replika. Bukan benda betul pun. Replika ni maknanya benda tipu. Tapi hak boleh aku gambar dengan kepala aku, Tuhan aku ni, hak ni mata ripik, hak ni mata luar, hak ni jelai lidah gitu, hak ni banyak tangan macam-macam Tuhan ni. Serabut aku tengok kadang-kadang. Betul ke tak? Baik. Kemudian, itu cara Allah Ta'ala memperkenalkan dengan sebut buat langit bumi. Dah banyak ayat Quran Allah Ta'ala sebut dia buat langit bumi ni. Awak hafiz Quran, sebut pada sana satu, apa dia ayat? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayat la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Tak ingat surah apa tu? Qul huwallah. Kepala otak mu qul huwallah. Surah Ar-Ra'd dia panggil. Ni nak beritahu, banyak mesti ayat Tuhan cerita buat langit bumi, buat air, buat sungai. Karena tidak ada manusia yang boleh buat benda tu. Satu. Yang kedua, cara Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia dengan dia sebut nama-nama dia. Innallaha tis'ata wa tis'ina isman wa man yahfazaha dakhal jannah. Nabi sebut, sesungguhnya Allah ada 99 nama. Siapa yang hafal masuk syurga. Ada ayat semayang lah, hafal je masuk syurga dah. Gitu makna dia. Dah. Yahfazaha makna hafaz, makna ikut, makna tadabbur, makna ambil perhatian, itu makna yahfazaha. Dakhal jannah, masuk syurga. Hadis ni orang panggil hadis bonus. Hadis jenis bonus ni, siapa dia baca ni boleh pahala banyak ni, siapa baca ni boleh pahala banyak ni. Nabi tak sebut pada awal Nabi jadi Nabi. Nabi sebut pada akhir usia Nabi. Semualah hadis-hadis jenis kelebihan surah. Siapa dia baca subhanallah bihamdih pada waktu subuh, lepas asar, tidak ada orang boleh challenge pahala dia, Nabi sebut, kecuali orang yang baca sama dengan dia. Siapa dia baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika mastata'tu na'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar lepas subuh, lepas asar. Kalau orang tu baca subuh, dia mati zuhur tak sampai asar, nescaya tidak ada jaminan yang lain, kata Nabi, Allah nak bagi kecuali syurga. Hadis ni semua hadis bonus. Hadis bonus ni lebih kurang Nabi setahun setengah lebih kurang Nabi nak wafat, dia keluar hadis-hadis bonus ni. Di peringkat awal Nabi jadi Nabi, banyak hadis yang menyentuh soal akidah. Semasa Nabi turun daripada langit Isra' dan Mi'raj, banyak Nabi cerita soal kiamat, soal apa yang berlaku di hari kemudian, soal syurga, soal neraka. Akhir usia Nabi, Nabi banyak cerita kelebihan-kelebihan sebelum daripada Nabi wafat. Itu kalau orang ngaji hadis. Baik. Itu Allah Ta'ala, nama dia 99. 99 nama Allah ni kita bahagi dua. Kita bahagi dua bahagian. Yang pertama, nama-nama Allah yang duduk di bawah perkataan Jalalun, hebat-hebat. Jabbar, Mutakabbir, Qawi, Qahar. Qahar makna gagah. Jabbar makna samsing. Mutakabbir makna takbur. Pelik kalau orang kata Tuhan ni takbur, Tuhan ni samsing. Kan pelik bunyi tu. Nah, pelik sebab orang tak mengaji. Kalau mengaji, tak akan pelik. Kalau awak mengaji Pakistan, nama-nama Allah ni, kalau Maulana, kalau Syekh yang mengajar tu, dia sebut nama Allah yang hebat-hebat, muka dia pun jadi lain.
Kalau dia kata Allah Ta'ala turun azab, dia mesti cerita betul-betul Tuhan marah. Hebat tak hebat Allah Ta'ala ni, boleh balik bumi. Kita balik roti sana je. Habis-habis samseng pun, balik meja. Dok puas hati, lekuk meja gitu. Nah, tu samseng kampung. Jumpa orang nak tampar orang, jumpa orang nak menyepak orang. Satu hari Allah Ta'ala beri dia sakit gigi. Dia duduk gitu, aduh. Tu Iman tanya, "Kau mana hari ni?" "Tak menyepak orang." "Oh, sakit gigi." Baru sakit gigi, tak menyepak orang dah. Allah Ta'ala ni, bumi dia balik. "Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'i aqli'i wa ghizal ma'." Wahai bumi, keluarkan air yang kamu ada. Wahai langit, turunkan air yang kamu ada. Wa ghizal ma', biar mampu habis orang dalam air. Itu cara Tuhan bercakap. Padamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Aku tu ribut habis likuk muka bumi ni fasawwaha. Aku mampu habis orang atas muka bumi ni. Wala yakhafu uqbaha. Munawak macam mana pada aku? Kasam sing bunyi tu. Lawa tu, itu Pakistan style dia panggil. Jenis ulama Pakistan, dia hurai ayat Allah Ta'ala, nak tunjuk Tuhan marah, memang nampak marah. Kita dah, Melayu tak ada gitu. Melayu yang orang-orang kafir gitu. Sesungguhnya Allah Ta'ala, dia begitu je. Padan dengan kaedah Melayu. Kalau orang hurai, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Mana sabahlah kita panggil, wahai orang beriman. Kalau ya ayyuhallazina kafaru, nak kata wahai juga? Tak. Kita kata apa? Menata kafir. Mana begitu? Marah nampak tu. Tabbat siada abi lahabin watab. Celakalah Abu Lahab. Tak cukup lagi nampak marah tu. Tabbat siada abi lahabin watab. Celaka mati dibunuh, banyak lori panah peti bahar tanah, mampu kerahlah Abu Lahab. Gitu. Cara. Walaupun perkataan tu tak boleh sebut ustaz, di masjid tak boleh sebut. Tak boleh sebut apa Allah Ta'ala sebut. Tabba tu mu kena faham perkataan tabba. Tabba maknanya kalau rupuk tanam tak hidup-hidup. Mapuh situ. Tu rupuk, pokok lagi tak mau hidup. Kalau tanah siram lah air banyak mana pun tak subur. Tu makna tabba. Celaka lebih pada celaka lagi. Siapa dia? Abu Lahab. Nampak tak nak marah tu? Tu Ustaz nak bagi tahu awak. Maka Tuhan ni ada sifat hak bengih. Dalam banyak-banyak sifat bengih takabur, satu sifat yang tidak ada, itu zalim. Tak ada. Karena Allah Ta'ala sebut, "Innallaha harram zulman li nafsi." Sesungguhnya aku Allah mengharamkan sifat zalim pada diri aku. Allah Ta'ala tak zalim. Tapi Allah Ta'ala sombong, sombong. Sombong bagi yang sombong kepada dia. Allah Ta'ala takabur bagi yang takabur pada Allah. Boleh faham Tu Jalalun. Bahagian yang kedua, nama-nama Allah di bawah Jamalun, yang baik-baik. Ghafiriz dzambi, qabilit taubi. Ghafir, aku ni ghafiriz dzambi, terima taubat. Qabilit taubi, terima taubat, ampun dosa. Nabi ibadi anal ghafurur rahim. Beritahu pada hamba aku bahawa aku ni ghafurur rahim, maha pengampun lagi amat mengasihani. Qul, katakanlah kepada hamba-Ku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melakukan kesilapan pada diri sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Nampak lembut tu, nak banding dengan tadi. Nampak ni? Itu Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia. Baik, habis itu. Cara nak mengenali Allah, menerusi kebesaran yang Allah Ta'ala ciptakan, langit dan bumi, dan satu lagi cara mengenali Allah, menerusi nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, caranya menghayati diri kita sendiri. Qala Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri, apakah kamu tidak perhati kebesaran Allah? Awak tengok kebesaran Allah. Maulana Shah Waliullah Kandahlawi, ulama Pakistan, dia sebut bab bulu mata. Ini bulu mata. Bulu mata ni bulu yang paling halus dalam tubuh kita. Semua orang ada bulu mata. Bulu mata ni Allah Ta'ala buat sebagai switch yang bertindak balas. Apabila habuk masuk dalam mata, dia akan berkelip. Kalau kita buang semua bulu mata kita ni,
Tak sampai sebulan mata kita akan kabur. Di antara kaedah rawatan doktor untuk mata yang kabur itu melebatkan bulu mata. Pakai maskara gitu. Tanya doktor tak percaya. Dia baru bulu mata. Dah bulu mata ni dia tak panjang. Dia sama je. Kalau dia panjang letih. Duk gitu. Seminggu tak gerak. Tak. Assalamualaikum ji. Waalaikumsalam. Lama tak tengok bulu mata tak gerak lama. Cucu ramai di rumah dia kata. Tak ada nak gerak bulu mata. Bulu mata. Rekah itu. Tu baru satu nikmat Allah Ta'ala. Tak banyak lagi. Tak banyak lagi nikmat Allah. Lidah kita dengan gigi kita, dengan langit kita. Dia belaga sama dia ni. Boleh bercakap. Dan bercakap ni bukan diajar. Bercakap dia tiru. Betul. Perkataan yang pertama yang manusia tuturkan masa lahir itu menangis. Bahasa yang dibuat oleh Allah untuk menghubungkan di antara ibu dia dan anak dia itu menangis. Marilah anak siapa pun menangis bunyi serupa. Sama je. Taklah kata anak Cina menangis bunyi siongnya. Adik, anak Cina ni kata. Betul tak? Anak India bunyi yalla. Tak. Sama je bro, sama je. Anak Korea ke, anak Jepun ke, anak asli ke, anak Jerman ke, anak Arab menangis bunyi sama. Itu Allah Ta'ala hebat. Sebab apa menangis? Nak beritahu mak dia nak susu. Sebab apa menangis? Nak beritahu mak dia tak selesa. Nak beritahu mak dia sakit perut. Ni budak bahasa. Lepas dia umur setahun lebih barulah dia dengar mak dia bercakap Kedah, dia cakap Kedah. Kalau anak orang Arab duduk Kelantan maka bodoh. Sungguh anak orang Arab umur sehari tu ambil pelihara di Kelantan. Makan nasi khabu, makan bodoh walaupun dia Arab. Anak orang Kedah pelihara di Afrika Selatan tu. Nah, dia tak makan nasi, dia akan makan steak, spaghetti, balagoni, natang apa lagi lah banyak lah. Aku tak reti lah makanan ni. Lah, banyak jenis lah makanan. Tak makan nasi ni. Apa memang sesuai dengan keadaan situ. Ini nak beritahu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebab apa? Karena su'ummatan wahidah. Asal manusia ni satu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku jadikan kamu daripada laki dan perempuan. Adam wal Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban. Kemudian aku pecahkan jadi puak-puak. Dia Melayu, Cina, India ni mari sama je. Sama je Adam dan Hawa. Kawak mari di mana? Siapa dia anak buluh betung? Dia nak kat tangan. Aku besar-besar apa anak orang bukan anak jin. Besar je macam jin tapi anak orang juga. Semuanya daripada Adam dan Hawa. Maka orang yang menyeru kepada perkauman adalah orang yang salah. Salah. Ustaz tidak bangga ustaz jadi Melayu, tak bangga. Ana lebih bangga ana jadi Islam dan mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Islam benda yang kita tak pernah minta dengan Allah, tapi Allah Taala bagi kepada kita free. Mak bapak kita tak pernah minta kita jadi Islam. Kita lahir daripada keturunan Islam. Islam yang kita pegang ratus-ratus tahun di tanah Melayu nak banding Islam yang orang Cina pegang di negara Cina, lebih awal orang Cina Islam daripada kita. Cepat bunyi. Apa boleh panjang lagi tak? Baik. Muslimin muslimat rahmati oleh Allah. Tu cara Allah Ta'ala nak sebut bahawa aku ni buat kamu. Allah Ta'ala jadikan manusia min nutfah, daripada setitis air. Air mani disebut. Mim maniyyi yumna. Daripada air mani. Sperma. Benih daripada lelaki masuk ke perempuan. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Aku jadikan kamu daripada as-sulbi, air daripada hujung tulang belakang lelaki, wat taraib, dan air daripada perempuan.
Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian aku jadikan manusia min 'alaq, daripada benda yang bergantung. Apa benda yang bergantung? Sperma yang masuk ke dalam ovum. Ovum perempuan ni dia bulat, dia gantung pada ovum ni. Ni mengikut kajian sains. Kalau orang ngaji sains tingkatan 3. Mengaji ke tak? Ingat tu. Bab macam ni memang ingat. Surah hafal surah tak ingat. Mangkau je budak. Baik. Nampak tu? Khalaqal insana min 'alaq. Aku jadikan kamu daripada benda yang bergantung. Zaman dulu kau tak faham benda yang bergantung. Rupanya sperma yang bergantung di ovum. Bila disuluh dengan orang panggil benda tu? Mikroskop ke benda tak? Dia tengok macam mana percantuman itu, maka air mani lelaki macam anak berudu tu, dia masuk dia melekat pada telur perempuan. Ni orang panggil alaq. Hak Nabi sebut 1400 lebih tahun dulu, sama sekarang ahli sains baru jumpa. Nabi lebih pada ahli sains lagi bijak. Ustaz duduk di Yaman dulu, di Sana'a. Di antara benda yang kita mengaji dia panggil i'jazul ilmi. I'jaz, mukjizat ilmu dari sudut Al-Quran dan sains. Oh, sedap mengaji. Sains sebut sekarang, Quran sebut lama dah. Contohnya bab pembahagian tanah. Tanah ni dibahagi, ada tanah pamah, tanah lembah, tanah bukit, tanah gunung. Al-Quran sebut wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Wafil ardi, dan di atas muka bumi kata Allah ada tanah yang telah aku potong. Qita'ah makna aku potong, aku bahagikan. Hak ni tanah sesuai untuk tanaman anggur, tanaman yang bercabang dan tidak bercabang. Memang betul, tidak semua tanah subur dengan pohon dan pokok yang kita nak tanam. Jabatan galian akan kaji tanah tu sesuai untuk tanaman apa. Ambil biji durian, tanam tepi pantai. Hari-hari siram. Buat apa ji? Tanam durian makan anak cucu. Kita pun tengok atas bawah haji ni, kecil manis tinggi ni. Cakap pun merabah lah. Mungkin boleh tumbuh. Buah mempelam. Orang sini panggil buah mempelam tak? Buah mangga. Mangga harum manis. Tanam di Perlis jadi harum manis. Tanah di Kelantan jadi harum masam. Tanah di Johor jadi harum biru. Apa tu? Tak sama rasa. Lambat suka loading. Nampak? Itu kebesaran Allah kita tengok atas muka bumi. Durian, bukan semua negeri sama. Grade dia lain. Kelantan grade lain. Hak tanah di Pasir Putih tak sama dengan durian di Jeli. Macam-macam dia panggil musang king, bewok king, macam-macam. Aku tak reti durian, aku reti makan je. Nampak? Kerana apa? Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Kerana aku lebihkan sebahagian daripadanya dari segi rasa dan bau dia. Inna fi dzalika laayat. Semua ni tanda-tanda kebesaran aku bagi orang yang ada akal, kata Allah. Tu ayat sains awak belajar, tu geografi, tanah pamah, tanah rendah, semua disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Banyak lagi lah kalau Ustaz nak sebut malam ni, memang tak sempat lah, kena panggil semula. Tu kita nak terjemah la ilaha illallah. Baik, kita masuk Muhammadur Rasulullah. Orang yang sebut la ilaha illallah, dia mesti sebut Muhammadur Rasulullah. Dia tak boleh sebut benda lain. Kalau kita ngaku Nabi lain, berarti kita sesak. Sesak, murtad, keluar daripada Islam. Mesti mengaku Nabi. Baik. Apabila kita mengaku Muhammadur Rasulullah, apa yang perlu kita buat? Kita perlu ikut
Sunnah. Sunnah ni maknanya apa? Sunnah ni adalah benda yang dituruti dari segi makna dia. Dalam bahasa Arab, satu ilmu dipanggil ilmu wad'i. Ilmu wad'i ni ilmu mengkaji perkataan. Diasaskan oleh Syah Waliullah Al-Kandahlawi. Bukan orang Arab asasnya, orang Pakistan. Ilmu macam mana? Ilmu dia bahas kalau sing campur dengan nun biasa membawa makna apa? Kalau ya campur dengan ba biasa makna bawa apa? Membawa makna apa? Nun campur dengan fa biasa makna membawa makna apa? Sekarang ni kita nak bahas sunnah. Sunnah ada huruf sin, ada huruf nun. Biasanya kalau sin campur dengan nun ni makna dia berturut-turut. Lepas satu, lepas satu. Contoh huruf sin, huruf nun pada perkataan sin nun. Sin nun makna gigi. Sin nun ni 16 atas, 16 bawah. Bersusun gigi tu, dia panggil sin nun. Macam gigi aku ni lah, sin nun dia panggil. Kalau gigi depan saja dia panggil nama lain. Gigi belakang dia panggil nama lain. Kalau gigi jarang-jarang sini ada sini tak ada, dia panggil rongok kun dia panggil. Jangan rasa pak cik saja je. Lah, nampak ni? Sinun makna benda yang tersusun, lepas satu lepas satu. 16 atas 16 bawah dia panggil sin nun. Sa campur dengan nun. Huruf sin campur dengan nun, bersambung dengan nun pada perkataan sinatun. Sinatun makna la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Mengantuk pun dia mari berturut-turut. Mula tengok ustaz ngajar dia gitu. Lepas tu gitu. Lepas tu sikit. Ada aku tengok masa khutbah Jumaat teratuk kata berik tak makan tu. Ada gitu. Lagi tak tidur lagi tu dia mari berturut-turut mengantuk. Sinatun. Huruf sin, huruf nun pada perkataan sanatun. Sanatun makna tahun. Tahun pun dia mari berturut-turut. Sari jadi seminggu jadi sebulan jadi setahun pun dia tak boleh. 2015 puah dah 2015 ni kita jadi 2020 lah, selalu senang. Lompat tahun tak boleh. Dia mesti 14, 15, 16, 17. Dia mesti berturut-turut. Boleh faham ni? Huruf sin, huruf nun pada perkataan sunnatun, sunnah maknanya Nabi buat, sahabat ikut, tabi'in ikut, tabi'in ikut, tabi'in sampai pada kita. Itu makna sunnatun. Dari segi bahasa. Dari segi syarak, sunnah maknanya af'alun Nabi wa aqwalun Nabi wa taqrirun Nabi. Apa yang dibuat oleh Nabi, sunnah. Apa yang disebut oleh Nabi, sunnah. Dan apa yang ditakrir, takrir makna Nabi akui benda tu, Nabi tak buat. Contoh azan. Azan ni tak ada riwayat pun Nabi azan, tak ada. Taklah kata Nabi pergi azan Allahu Akbar, Allah ikut semua dah. Sahabat mimpi mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku mimpi nak panggil orang azan, nak panggil orang semayang ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Nabi kata betul tu, aku setuju. Mu bagi tahu pada Bilal sebab tekuk dia luah sikit. Tekuk Bilal ni luah gitu, tekuk dia panjang, suara dia kuat, mu bagi tahu pada dia. Tu Nabi tak buat. Tak banyak benda lagi lah Nabi tak buat. Cuma yang awak perlu faham, ada tindakan Nabi yang Nabi buat kerana Nabi ni seorang Arab dan kerana Nabi ni manusia biasa. Ana ulang sekali lagi. Ada benda yang dibuat oleh Nabi kerana Nabi orang Arab dan kerana Nabi manusia biasa. Dua benda ni, ada yang sunnah, ada yang tak sunnah. Ada yang sunnah, ada yang tak sunnah. Baik, kita bahas sikit. Contoh Nabi pakai jubah. Nabi pakai jubah. Abu Jahal pun pakai jubah. Nampak ni? Kenapa jubah disebut sebagai sunnah? Boleh jawab, aku beri RM50. Sunnah pakai jubah ustaz. Kita kata Abu Jahal pun pakai jubah. Lain macam bunyi dia kata. Kerana
Nabi pakai jubah, Abu Jahal pakai jubah, Nabi terus memakai jubah, walaupun Nabi boleh pakai pakaian lain. Nabi boleh pakai pakaian Rom, Nabi boleh pakai pakaian Parsi, Nabi boleh pakai pakaian negara mana pun, tapi Nabi kekal dengan jubah. Maka ulama kata jubah ini satu sunnah, tapi tidak muttaba'ah. Tidak, maknanya nak ikut pun tak apa, tak mau ikut pun tak apa, tak ada masalah. Orang pakai jubah dapat pahala ikut sunnah, orang pakai baju Melayu dapat pahala juga ikut hantu. Contohlah. Tapi semua kita mendapat pahala apabila kita pakai tutup aurat. Kenapa? Tu bab pakaian. Kenapa bab makanan tak jadi sunnah? Bab pakaian, Nabi pakai jubah, Abu Jahal pakai jubah, tapi Nabi pakai jubah tak jadi sunnah. Bab makanan, Nabi makan kambing, Abu Jahal makan kambing. Kenapa makan kambing tak jadi sunnah? Ada orang bahas kambing ni sunnah, dek. Oh, pening aku. Mari cik makan kambing, sida-sida. Cik tu kata tak boleh, saya darah tinggi ustaz. Tak apa, sunnah ni. Dia bodoh duduk habis 2 makuk makan kambing. Esok masuk hospital begitu nampak kipas ni duduk bawah nampak. Pening habis. Kenapa kambing tak jadi sunnah? Kerana kambing lazim manusia Arab makan. Walaupun Nabi boleh pilih makanan lain, tapi memang lidah Nabi tak masuk dengan makanan lain sebab dia orang Arab. Boleh faham ni? Jubah satu benda yang lain. Jubah ni pakai baju biasa pun tak ada masalah, tak gatal apa kulit. Ustaz ni sebab ustaz pakai jubah ni. Kalau aku artis, kau pakai seluar jeans. Apa ni? Seluar jeans pun ada di rumah, tapi takkan nak pakai seluar jeans jadi tak benda sabar. Mari-mari mengajar pakai seluar jeans, topi begitu, baju ketat. Orang pun tengok atas bawah. Undertaker ke siapa ni tengok. Ada lain macam pula tak. Dia pakai jubah, nak sabar dengan ustaz. Gitu cara dia. Nabi ni boleh pilih makanan lain sebab Nabi ni manusia Arab yang tak masuk dengan makanan Rom, tak masuk dengan makanan Parsi. Kalau Nabi makan kambing, sebab apa? Sebab memang lazim orang Arab ni makan kambing. Boleh beza tu? Maka makan kambing ni tidak menjadi sunnah kecuali bab makanan ini apa yang disebut oleh Nabi SAW ada 9 makanan. Yang pertama habbatus sauda, Nabi sebut. Yang kedua asal, madu. Yang ketiga air zam-zam. Yang keempat tamar ajwah. Yang kelima zanjabil. Zanjabil ni halia. Yang keenam kaktus. Kaktus tu hak berduri tu. Nabi sebut juga. Yang ketujuh daun sanu. Yang ke-8 daun sina. Sanu dengan sina ni tak ada sini. Daun tu tak ada sini. Bukan daun mangga tu. Dah, ni daun lain. Ada di Yaman ada. Yang ke-9 aku tak ingat dah tu. Mu cari sendirilah, aku tak ingat tu. Aku ingat 8 je. Kalau tengoklah internet tu memang ada dengan dalil dia sekali. 9 makanan yang disebut juga Latibun Nabawi. 9 makanan. Hal tu yang Nabi sebut bolehlah kita kata sunnah. Yang lain tak. Yang lain bukan sunnah. Baik. Habis faham tak dah? Faham. Baik. Ada benda yang Nabi buat haram kita buat walaupun Nabi buat kerana khas untuk Nabi saja. Ada Nabi dia buat, kita tak boleh buat. Contoh Nabi tidur. Nabi berdengkur masa tidur. Malah masa anak ngaji dulu, masa ustaz ngaji dulu, Maulana bahas satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Taala bagi orang tu tidur berdengkur, kerana tidur dia sama dengan Nabi. Berdengkur ni bukan semua orang berdengkur. Berdengkur dia kan macam-macam bunyi. Ada bunyi. Ada macam last way lari kita. Ada bunyi ada bunyi baca gear nak jatuh gitu bunyi. Ya. Nabi tidur fanafakhar, sahabat kata. Bunyi kuat bergegar masjid. Satu anugerah Allah Taala dia tidur berdengkur.
Anda tak tahulah. Saya tak tahu saya berdekur ke tak, sebab saya tak pernah dengar lagi saya berdekur macam mana. Tidur. Nabi tidur, Nabi bangun semayang. Sedangkan tidur Nabi terus berdengkur. Maknanya tidur lena. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tak ambil wuduk? Sedangkan kami kena ambil wuduk. Rasulullah terus semayang. Adakah itu dibolehkan? Nabi kata, mata aku je tidur, hati aku tak tidur. Tu kelebihan Nabi. Kamu tak boleh buat begitu, khas untuk aku saja. Nabi sebut pada sahabat. Maknanya aku boleh bangun, berdengkur apa, aku boleh bangun semayang masa-masa mana, kerana mata aku je menampak tidur, hati tak tidur. Pok-pokmu ni, tak ada mata tidur lagi, hati tidur dah. Jadi mu jangan. Aku tak apa, tak ada masalah. Nabi nak kahwin lebih pada 4, tak apa. Siapa saja Nabi nak kahwin, tak ada masalah. Nak menikah berapa Nabi? Sila. Khas untuk Nabi, kita tak boleh. Orang lelaki ni 4 je dibenarkan. Kahwin 4 ni bukan sunnah, keperluan. Kena faham. Orang perlu 1, cukup dengan 1, pakcik. Orang perlu 2, cukup dengan 2. Orang tak cukup 1, 2, 4, cukup dengan 4. Tapi 4 je boleh. 5 tak boleh. 5 jadi ayah peng. Nampak ni? Saya tak faham dia kata kahwin ramai ni sunnah. Kahwin kalau ikut sunnah 9 lah sunnah, sebab Nabi kahwin 9. Dia tak keperluan. Orang macam makan nasi jugalah. Orang makan nasi sepinggan cukup dah. Ada orang 2 pinggan. Kalau Anas pinggan ni baru lekat celah gigi. Apa tu? Begitu juga dalam nikah pun. Ni. Nabi berkahwin. Kita berkahwin. Ikut sunnah Nabi sebab Nabi berkahwin. Nabi berkahwin, kita berkahwin. Malah Nabi sebut, ayyuhas syabab man istata' alaikumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau kamu mampu berkahwin maka berkahwinlah. Kalau kamu tak mampu berkahwin, fa alaihi bis-shaum, maka kamu nak berpuasa, fa innahu lahu wija. Kerana puasa itu dia boleh kasih kamu punya nafsu. Kan jauh Nabi sebut tu. Tak mampu berkahwin, puasa. Jauh. Sepatutnya tak mampu berkahwin, bertunanglah dulu. Betul ke tak? Apa kaitan kahwin dengan puasa? Rupanya kahwin ni kaitan dengan nafsu. Memang dek, kita tengok orang perempuan tak sama kita tengok tiang ni. Sungguh. Tambah-tambah kalau orang perempuan tu pakai kain, dia belah betih dia daripada atas sampai ke bawah. Jalan nampak betih. Lik, lah. Oh. Bukan kata orang muda, orang tua pun tengok gitu. Allah, astagfirullah. Putuh tasbih. Ada cerita satu ustaz pergi satu seminar tu. Seminar pok-pok ustaz-ustaz ni ramai-ramai. Ustaz semua. Anak yang paling muda sekali. Yang paling tua umur 69 tahun. Duduk di kondominium. Pagi tu seminar, malam tu tidur situ. Ramai-ramai ni ustaz. Satu kondo tu ada 4 bilik. Masing-masing duduk bercerita zaman dia mengaji semua. Orang tua-tua kita muda ni senyap je lah. Dengar lah orang tua cerita. Di kondominium tu ada kolam renang. Kolam renang. Jadi kita puas dengar dia cerita ni, kita pergi tengok kolam renang tu. Keluar pintu nampak kolam renang, nampak orang Cina duduk mandi. Cina ni dia tutup atas ni, bawah ni gitu. Ni bukan cobaan ni betul-betul ni. Jadi kita orang muda lah, astaghfirullahalazim kata, apalah mari letak tempat begini. Ni orang letak dalam hutan tu baru sedap sikit seminar. Ni letak sini ni tak kena sungguhlah. Jadi ustaz hak tua ni tanya, umur 69. Dia tanya, apa ustaz, apa dia? Hana kata kita tengok kat luar ni ustaz. Dia pun kita tengok. Dia tua dah berjalan. Astaghfirullah. Dia tengok astagfirullah. Dia pun masuklah bilik siap semua. Ingat ke masuk tidur, masuk ambil spek mata. Tengok pula situ. Astagfirullah. Oh, tengok. Aku ingat masuk tidur. Masuk cari cermin mata nak tengok sekali lagi tak jelas. Allahu Akbar, tu nak beritahu.
Tak dibuka orang muda saja, orang tua pun nak juga. Betul tak? Sebab itulah Islam, Nabi suruh orang perempuan tutup aurat, pakai tudung. Benda sabah baru ni ada satu puak nama Sisters in Islam. Dalam TV tu, nak bela kaum perempuan. Dia kata kenapa orang perempuan yang pakai tudung, orang lelaki tak pakai tudung? Benda sabah orang lelaki pakai tudung. Cuba mu bayang muka aku ni pakai tudung. Nampak janggut gitu. Muntah habis kat mana ada sini. Betul ke tak? Kalau orang perempuan pakai kain belah daripada peha sampai ke bawah, belum sabar nak tengok. Orang lelaki pakai, saya tengok kan. Macam-macam, betih lah bulu, kekoh bewok, kekoh beruk, ada belakang, ada betih ni. Macam-macam tanda Toyota, Mercedes. Boleh nampak tak? Ni masalah dia tak faham sungguh lah. Kenapa orang perempuan Allah Ta'ala tutup aurat? Kerana semua orang nak pada dia. Orang perempuan dia minta jadi imam, orang perempuan minta jadi qadi. Kalau orang perempuan jadi imam, ramai makmum belakang. Perempuan kan suara dia sejak Allah gitu. Tak terlentang untuk haji belakang tu. Ini masalah yang berlaku zaman mencabar akidah ni, zaman kita zaman yang mencabar dari sudut akidah. Ini yang berlaku. Baik. Tu ana sebut sunnah Nabi. Yang akhirnya ana nak sebut, kenapa ada orang tak tambah pakai sunnah Nabi? Yang kita sebut dalam Malaysia ni golongan anti hadis. Anti hadis. Ketua dia nama Qasim Ahmad. Sebut Arab sikit. Qasim Ahmad, kenapa dia tak mau pakai hadis? Baik. Ana pernah bahas dengan orang yang tak mau pakai hadis. Di antara hujah dia kata ada hadis Nabi ni lupa. Memang betul. Nabi pernah terlupa solat, Nabi pernah terlupa semayang. Dia kata macam mana seorang yang lupa kita nak percaya bahawa semua perkataan dia tu dalam keadaan dia ingat? Macam mana nak jawab agak-agak? Jawapan dia mudah je. Nabi lupa menjadi hukum dan perbahasan di kalangan ulama. Contoh, Nabi lupa semayang. Satu hari Nabi semayang zuhur 2 rakaat. Sudah semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi bangun, Nabi duduk belakang. Nabi duduk relax, bersandar. Sahabat pun tengok sebelah, tengok. Sahabat kata, mu semayang berapa tadi? Dia bisik dengan sahabat sebelah. Sahabat kata, aku rasa 2. Aku pun rasa 2. Agaknya Nabi lupa. Berilah, beritahulah ke Nabi, tanya Nabi. Sahabat tu kata, aku tak berani. Sebab apa? Mana tahu, takut Allah Ta'ala wahyu semayang 2 je hari ni. Sahabat Nabi, dia tak banyak tanya, 2 lah. Lantak lah. Mana tahu, takut Allah Ta'ala suruh semayang 2 hari ni. Seorang sahabat nama Zuliyadain. Zuliyadain ni duduk hujung saf depan. Dia bangun jumpa Nabi. Dia tanya 3 soalan. Adakah kamu lupa hari ini kamu semayang 2 ya Rasulullah? Ataupun kamu nak pergi jauh, kamu qasarkan menjadi 2, ataupun memang Allah Ta'ala suruh semayang 2 hari ini? Nabi kata tak, qasar pun tidak, lupa pun tidak. Allah Ta'ala tak ada suruh apa-apa, aku semayang 4 tadi, Nabi kata. Nabi kata dia semayang 4, sedangkan 2. Zuliyadain kata 2 ya Rasulullah, saya ikut belakang. Rasulullah kata tak, 4. Sudah dia kata kalau Rasulullah tak percaya, kalau mungkinlah saya ni agak-agaknya tak perasan, Rasulullah tanya orang lain. Tanya sahabat lain. Rasulullah tanya, adakah betul wahai sahabat perkataan Zuliyadain ni bahawa aku semayang 2? Sahabat lain kata betul Rasulullah, 2 je. 2 je. Saya ikut belakang nak tegur-tegur, takut semayang 2 je hari ni. Okey, saya ikut je lah. Rasulullah bangun, sambung 2 rakaat lagi. Maka ulama bahas, kenapa Rasulullah tidak memulakan semula semayang zuhur, sedangkan telah ada percakapan di antara sahabat. Maknanya Rasulullah dah bercakap dah, kenapa tak semayang balik? Nak menunjukkan bahawa kalau kita semayang tak sedar, contoh kita semayang zuhur 2 rakaat, ada orang belakang tengok, semayang 2. Tak sempat orang belakang nak tegur, dia masuk tandas, kita pun balik rumah. Kita pun balik rumah, makan nasi, tengok TV, relax. Cerita Hindustan. Wuduk ada lagi, mari Pak Mak. Mana Pak Mak? Mari rumah aku. Makan nasi dah. Tak makan nasi lagi. Aku nak beritahu, mu semayang 2 je tadi. Kita pun cepat-cepat masuklah bilik air, sambung lagi 2. Boleh.
Jangan cakap banyak lah dengan Pak Mak tu. Dengan Pak Mak, ya ke dua? Aku rasa Pak Mak biar betul. Takut mu darah tinggi, mu tengok aku semayang. Jadi cakap banyak pula tak boleh. Atau masuk lu Pak Mak, mu sihat sekarang, tak boleh cakap banyak dah. Terus semayang 2 rakaat. Sambung 2 rakaat. Dah ada ulama kata kena ulang balik. Ini perbahasan. Lupa Nabi tu jadi hukum dan jadi perbahasan. Satu, lupa Nabi. Yang kedua, lupa Nabi. Nabi nak akad takbir dah. Bila iqamah, Nabi nak akad takbir. Ada seorang sahabat mari kok pintu. Rasulullah, mari, saya nak bercakap dengan Rasulullah. Rasulullah bercakap dengan dia. Leka Rasulullah bercakap. Lamanya Rasulullah bercakap. Kata Abu Hurairah, aku tertidur tunggu Nabi. Lamalah. Cakap. Tak tahulah apa dia Nabi sembang. Nabi pun duduk atas tempat Nabi semayang. Nabi pun Allahu Akbar. Kenapa Nabi tak iqamah balik? Iqamah tu hak imam ke hak makmum? Dia bahas itu. Kalau kita bahas kemudian lah. Cuma anak nak sebut terdapatnya perbahasan pada lupanya Nabi. Satu lagi best, Nabi lupa. Ni yang subuh. Nabi keluar rumah, Allah senyap gitu. Nabi jatuh tangan, Nabi masuklah rumah dia. Sahabat kata tak pernah berlaku gini. Nabi keluar, janggut basah, rambut basah. Sahabat kata, kenapa basah-basah Rasulullah? Terlupa mandi junub. Terlupa mandi wajib. Nabi masuk mandi wajib dulu, Nabi pun semayang subuh balik. Nabi terlupa. Lupa Nabi. Tok Iman yang awak gitu sini. Lupa junub, balik rumah dah ingat kata mandi. Semalam ada projek sikit lah dia kata. Contoh lah dah. Tak boleh buat begitulah. Marah dia orang. Tapi nak beritahu cerita ni berlaku pada zaman Nabi. Banyak lagi benda lupa. Allah. Ngaji hadis ni jumpa benda pelik-pelik. Benda-benda yang kadang-kadang tak masuk dengan pemikiran kita. Sebab hadis tu sahih kita terima. Sebab apa Nabi sebut betul. Anak Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi peluang ngaji hadis. Ngaji hadis ni yang pertama kita kena ngaji Abu Daud. Cerita bab khilaf, Hanafi sebut gini, Maliki sebut begini. Lepas Abu Daud kena ngaji Ibnu Majah, lepas Ibnu Majah kena ngaji Bukhari, lepas Bukhari Muslim, lepas Muslim Nasa'i, lepas Nasa'i Tirmizi. Habis semua 6 kitab hadis. Kita kena tahu bagaimana pandangan sahabat mengenai dengan Nabi. Sebab sahabat orang yang paling tahu Nabi ni macam mana. Dia panggil kitab Athalut Tahawi. Lagu mana pandangan sahabat mengenai dengan Nabi. Apa pandangan sahabat. Habis semua tu kena ngaji syarah pula. Syarah Bukhari, Umnatul Qari, mazhab Hanafinya Mishkatul Masabih, dengan mazhab apa ni Fathul Bari dia panggil. Fathul Bari, kitab Fathul Bari tu. Bukan orang ni Fathul Bari ni, kitab dia. Lepas tu apa lagi? Mishkatul Masabih, apa ni Bidayatul Mujtahid. Semua ni kitab-kitab daripada hadis Nabi. Tapi ada juga orang mendustai Nabi. Awak kena ingat, sebarang perkara yang kita mendustai Nabi, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adu minan nar. Siapa yang mendustai Nabi, Nabi tak sebut dia kata Nabi sebut, Nabi tak kata dia kata Nabi kata, Nabi tak buat dia kata Nabi buat, dia telah menempah seat dalam neraka untuk dia. Seat makna kerusi. Boleh faham ni? Dia confirmkan seat dalam neraka. Allahu Rabbi. Ada juga orang kita ni kata Nabi maka roti jala cicah kuah kari. Nasabah, aku heran sungguh. Roti jala kuah kari ni bukan makanan Arab bro. Kari-kari ni India. Orang Arab tak reti makan pedas. Maka orang Arab ni pedas haram. Ana panggil Syekh mari di rumah. Ada dah makanan ni, roti semua siap dah. Kita tak angkat makanan pedas ni, kita tak hidang lah ke dia. Dia nak rasa juga sambal nasi lemak. Rasa lah, pedas merah muka. Mu nak bunuh aku dia kata. Marah dia makan pedas. Ni tak makan benda pedas. Ni boleh dia kata Nabi makan roti jala cicah kuah kari. Kena bertaubat dengan Allah Ta'ala, kena bertaubat. Sekarang ni zaman orang cari keuntungan ikut agama ni banyak. Seolah-olah ada shortcut untuk masuk syurga zaman sekarang. Ada orang jual air celupan anai-anai. Ada? Anai-anai tu dia bagi makan Quran. Lepas tu dia celup dengan air. Ambil berkat Quran.
Anak-anak itu dia cuba air, tok air, dia tapih anak-anak itu keluar, dia ambil air, dia packing. Berkeladuk. Tak tahulah menata apa letak aku tak tahu. Berkeladuk pun orang saya apa buat mari dekat saya. RM50 sebotol. Orang Melayu beli. Memang Melayu kena tipu. Melayu ni kena tipu ya. Muka tu memang muka kena tipu. Dia relax, tak ada masalah, beli RM50. Kenapa ustaz? Oh, jadi ustaz. Baik obat ni. Ni obat ni baik. Masalah jadi tak jadi ni bukan obat Allah Ta'ala. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uka. Wahai Tuhan, kamulah asy-syafi, penyembuh, dan tidak ada kesembuhan yang datang daripada kamu. Kalau kata obat baik, berobat. Kalau kita berobat dengan tahi lembu pun baik. Mu kenal tahi lembu? Biasa pergi di India, pergi di India. Oh, India jangan main. Tok Sami dia duduk dengan lembu. Sebab Tuhan dia kata. Lembu akak je ekor nak berak, dia pun tadah tahi lembu. Tadah. Berasak lagi tahi lembu. Ada orang sakit ni, kita tengok orang sakit gitu, nak jalan tak boleh. Orang pimpin 2 orang sakit, aduh. Tok Sami dia kata, sakit di mana? Sakit sini. Dia pun ambil tahi lembu, panah-panah dia ambil. Dia pun baca ni, dia betul dia, betul dia. Dia baca bahasa dia, dia embuh. Sakit mana? Sini. Dia petok, bau letak. Segar, tak ada 2 minit boleh berlari. Tu dengan tahi lembu tu. Nak beritahu bahawa Allah Ta'ala bagi, tapi dengan cara sihir. Nak suruh dia makan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuklah jual benda begini, air celupak anak-anak. Sebab tu saya kata, kenapa dah ambil anak-anak tu goreng buat papri? Lagi cerah hati. Baju Melayu orang jual ni, baju Melayu yang diru'yahkan dengan 30 juzuk. Ada juga 350 selah baju. Allah maha. Air celupan janggut Nabi. Siapa dia boleh sohai nutup janggut Nabi? Awak tengok video rambut Nabi panjang, tengok tak? Yang diawet tu. Mana ada kata rambut Nabi panjang ni? Buka Syama'il Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah, Qasasun Nabi SAW, Ra'iqil Makhtum, hampir semua kitab sirah Nabi, mana ada kata panjang ni? Rambut Nabi setakat ni je. Hak panjang ni tu rambut kopratasa. Kena tipu ke Arab gitu je. Arab buat pameran masuk bayar RM5. Hak kayanya dia. Hak kena tipunya Melayu lah. Siapa dia boleh sohai itu bekas Nabi? Siapa dia boleh sohai itu jubah Nabi? Siapa dia boleh sohai itu benda hak Nabi? Tidak ada orang yang boleh sohai benda tu. Termasuklah janggut Nabi. Sampai hari ni ulama hadis pertikai janggut Nabi betul ataupun tidak? Janggut Nabi. Apa tak ambil janggut aku ni? Seluk itu. Minum air berkat tak berkat. Oh, esok 30 juzuk boleh hafal. Kita bukan nak ambil berkat daripada Nabi. Kita nak ambil apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tu silap konsep orang Melayu pada hari ini. Silap konsep. Kita nak ambil sunnah Nabi. Yang Nabi sebut orang ikut sunnah ni berjaya. Bukan kita nak ambil berkat daripada Nabi SAW. Tidak. Sebab tu kita minta supaya hidup kita ini, Allahumma afrigh alaina sabra, berikan aku kesabaran, wasabbit aqdamana, kukuhkan pendirian aku supaya ikut sunnah ni. Ansurna al qaumil kafirin. Aku minta tolong ya Allah kepadamu dan untuk menentang golongan yang kafir melawan aku ni. Hawa nafsu kita berhadapan dengan apa? 2 benda. Sama nak jadi taat ataupun nak jadi musuh bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan rahmat Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk malam ni. Sebab saya ada program satu lagi. Nah, lepas ni pun ada makan tak? Kita ada. Ada insya-Allah. Penonton tak ada makan, boleh balik lah. Ustaz je orang bagi makan ni. Sebab tu adik-adik kena mengaji sungguh. Hafal Quran. Ni hafal Quran semua ni. Ustaz nak cerita, Ustaz hafal Quran. Saya hafal Quran bukan sekolah tahfiz. Tidak. Saya tak pernah masuk sekolah tahfiz. Saya hafal Quran dulu, pergi sekolah, balik hafal Quran, tasmi' dengan imam, Allah maghfir lahu, mati dah dia. Daripada jam 4 sampai jam 6. Bolehlah lebih kurang dalam dekat-dekat 20 juzuk.
Sehinggalah ustaz sakit tak boleh berjalan kerana ada masalah jatuh. Masa dulu gemuk gitu, besar, orang besar jatuh ni macam nangka buruk, tom. Tak boleh berjalan. Lebih kurang 8 bulan anak tak boleh berjalan. Masa tu anak tingkatan 2 tak boleh berjalan. Masa tak boleh berjalan itulah masa yang paling baik untuk hafal Quran. Hafal. Lepas tu ada orang tasmi' hafal. Alhamdulillah 30 juzuk habis tanpa masuk sekolah tahfiz. Nak beritahu bahawa Allah Ta'ala nak bagi, atas kita usaha Tuhan boleh bagi. Lepas tu start mengaji hadis. Habis daurah hadis, pergi Syria. Balik Syria, pergi ke Yaman. Tu di antara pengajian, ringkas lah Ustaz boleh bagi. Tapi Ustaz nak beritahu kawak semua, ingat, orang hafal Quran ni, bila masuk je juzuk 13, 14 sehingga 20, dia akan rasa perasaan malas. Nak berhenti sekolah, malah menghafal, tak semangat. Masa yang paling ketara, juzuk 15, 16, 17, 18, 19 tu agak okey dah. 4 juzuk ni memang rasa nak berhenti. 4 juzuk ni lah, marilah awet-awet yang hantar WhatsApp. Boleh berkenalan bang, cantik pakai serban. Sungguh dah ada mari. Kalau awak hafal Quran, sekali dengan ada perempuan, dia tak masuk. Hati ni ibarat satu gelas ni. Hati yang dimasuki oleh Al-Quran terlebih dahulu, masuklah benda pun, dia akan tapis menjadi elok. Tapi hati yang dimasukkan dengan benda lain terlebih dahulu, masuk Al-Quran, dia keluar balik. Kalau saya fikirlah nak kahwin, tak usah lah. Siapalah usia kahwin lah tu. Sungguh, aku hodok semak ni pun kahwin. Sungguh lah. Takkanlah awak-awak semua semak-semak ni. Bagilah ramai. Kenyik gitu je 10 mari. Jangan bimbang dek. Mengaji hafal Quran insya-Allah. Allah Ta'ala bagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Manakala dia bermujahadah jalan Allah, maka Allah Ta'ala buka seluah-luahnya untuk dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bertemukan kita lagi. Dan di belakang sana ada produk yang Ustaz bawa. Belakang. Yang pertama ada madu. Madu ni Allah Ta'ala sebutlah Quran lah. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan fihi shifa'un linnas. Allah Ta'ala keluarkan daripada lebah tu sendiri. Dan madu ni madu Yaman. Madu Yaman pun gerik rendah. Gerik hak murah sekali. Ada gerik hak tinggi sekali sampai 300 lebih suku kilo. Hak ni original tapi gerik rendah. Hak jadi mahal tu kerana yang 300 lebih tu dia buat sarang di pergunungan yang ada di lembahnya za'faran, di lembah habbatus sauda, di lembah bunga-bunga yang lain yang menjadi obat, maka lebah tu dia cari makan di situ. Hak murah ni dia buat sarang biasa di tepi jalan begitu je. Tapi madunya daripada Yaman. Dan madu daripada Arab ini dia kurang masuk dengan air kerana hujan tidak ada di sana. Di lembah Hadramaut. Jadi madu tu harga RM30. Habbatus sauda pun ada. Daripada Yaman juga. Cara nak makan dia, madu 1 sudu, habbatus sauda 2-3 titik. Campur dengan air suam 2 kali sehari. Untuk apa Ustaz? Untuk kanser. Yang pertama orang sakit kanser. Yang kedua masalah minda. Makan madu ni minda jadi cergas. Tubuh jadi sihat. Jadi besar macam akulah. Nampak tu. Tenaga makin ada. Dan dikaji oleh Dr. Abdul Majid Zindani, ulama daripada Yaman ni, hak pandai bahagian madu dan juga perubatan Islam ni. Dia campur madu dengan habbatus sauda adalah obat yang paling baik untuk mematikan sel-sel yang tidak baik, yang tidak elok dalam tubuh kita. Kita amalkan insya-Allah mudah-mudahan. Jadi harga RM20, madu tu 30 jadi RM50. Satu pasang tu RM50. Jadi bagi 50 pejam mata gitu, ambil buat balik. Jangan ambil buat balik, duit tak bayar aku lempang atas muka baru tahu. Jadi siapa-siapa nak berhutang boleh, tapi bayar selalu. Berhutang balik ambil duit rumah, bayar selalu, tak ada masalah. Mana tak bawa duit kita tunggu pada ni insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bertemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi anna
ويا حليم خلقنا بخلق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير.